Okay. Banyak lah. Dua. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi sahabat saya Tuan Haji Rosli bin Tuan Haji Ismail, Tuan Haji Mahatta, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Jumaat 11 Ramadan 1442, Allah masih izinkan pengurusan ISYAJ Langkawi untuk meneruskan sesi kuliah ilmu, kuliah duha di kompleks ISYAJ ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam bulan Ramadan, dan pagi ini pada hari Jumaat, marilah kita ambil kesempatan kita pakat baca Fatihah Ummul Kitab seorang sekali. Kita pecahkan niat kepada tiga. Pertama, kita mohon Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada mak dan ayahanda baginda, putra-putri baginda, kepada malaikat, kepada seluruh anbiya alaihi wassalatu wassalam, kepada para sahabat, syuhada, awliya, solihin, muhaddisin, alim-alim ulama, guru-guru kita, tuknik kita, muslimin muslimat sekalian. Moga-moga mereka tenang dan tenteram di alam barzakh sana. Yang kedua, kita pacakkan niat, kita mohon Allah Ta'ala selamatkan kita, lindungkan kita, selamatkan kita semua daripada segala bala dan musibahnya yang cukup banyak di akhir zaman ini, tuan-tuan. Dan kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada musibah yang paling besar, yakni azab di alam barzakh. Berikutnya, tuan-tuan, musibah dan fitnah amat dahsyat, huru-hara mahsyar. Dan kita mohon Allah Ta'ala dengan Ummul Kitab ini, Allah Ta'ala akan tutup pintu neraka daripada kita. Ketiga, tuan-tuan dan perempuan, kita mohon, kita niat. Yang ketiganya, kita mohon Allah Ta'ala himpunkan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara, sahabat andai kita, segala kebaikan yang kita perlu di dunia ini, di alam barzakh dan di padang mahsyar. Dan dengan berkat Ummul Kitab ini, kita mohon Allah Ta'ala bukakan pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala permudahkan dalam kita ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendampingi ahli-ahli syurga di dunia, mendampingi program-program yang menghala ke syurga di dunia ini. Mudah-mudahan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya saya nak ucap terima kasih kepada pengurusan SRG kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam program yang penuh barakah pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ramadan adalah sayyidus syuhur. Allah Ta'ala sembunyikan di dalamnya segala perkara yang kita perlu di dunia, apatah lagi di akhirat kelak. Antara satu janjian Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Allah Ta'ala berjanji akan menerima setiap doa kita, setiap munajat kita, setiap seruan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ungkapkan sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, tuan-tuan. Doa adalah senjata orang Islam. Doa silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa adalah senjata orang mukmin dan ianya adalah tiang seri untuk tertegaknya agama di dalam diri kita, sendi-sendi kekuatan konkret binaan diri kita tertegak, agama kita tertegak dengan mantapnya, tegaknya doa ini. Yang ketiga ialah doa adalah nur, cahaya, artinya taufik daripada langit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cahaya yang menyemarakkan hidup kita di muka bumi, yakni barakatul hayat, keberkatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya sekiranya kita tidak istiqamah dalam berdoa, tidak konsisten dalam bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada penerusan doa kita, kita akan hilang 4 benda yang besar di dunia, tuan-tuan. Pertama, kita hilang senjata. Hidup tanpa doa umpama tentera yang semangat ke medan pertempurannya tanpa membawa apa-apa senjata pun, ada kata tewas dan kecundang. Yang keduanya, mereka yang tak istiqamah berdoa akan runtuh agama mereka, akan roboh tiang seri agama mereka. Dalam jasad mereka tak terlihat nilai agama, dalam rumah tangga mereka tak terlihat nilai agama, dalam kehidupan mereka tak ada nilai agama, mencari rezeki tidak ada nilai agamanya, pergaulan tidak ada nilai agamanya, bendera-bendera agama tu tak ada, tuan-tuan. Kerana apa? Dia tak bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya, malangnya, kerugiannya ialah dia tidak akan dapat taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan dalam hidup di dunia yang serba kecelaruan ini, yang banyak menongkang, yang songsang kehidupan manusia dalam sehampir segala seginya, tuan-tuan. Kalaulah kita tak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak bimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin kita akan hidup barakahnya, rasa aman, damai dan sakinah dalam diri kita, keluarga menikmati kelazatan sakinah dan kerukunannya, jiran rasa sakinah dan tenteramnya, masyarakat akan sakinah dan tenteramnya. Begitulah, tuan-tuan. Yang keempat ialah akan hilang barakatul hayat. Tidak ada barakah dalam hidup dia, tidak ada berkat. Nampak sihat tapi hakikatnya sakit, nampak seronok hakikatnya dia sengsara, nampak dia hidup tapi dia mati, tuan-tuan. Jiwa dia kaku, perasaan dia kaku, akal fikiran dia kaku, gerak-gerinya kaku, tangannya kaku, kakinya kaku. Dia gagal menguruskan ke manakah seharusnya diarahkan diri dia.
Jadi tuan-tuan, saya nak suruh diri saya juga, tuan-tuan dan perempuan, dalam tempoh lebih kurang sejam, dah 20 minit dah Tuan Haji Rosli, jadi 40 minit. Bulan puasa tak boleh jaga banyak. Jadi tuan-tuan, Ramadan di samping puasa dan bagai-bagai lagi, doa. Doa. Antara 3 manusia yang Allah Ta'ala janji akan dimustajabkan doa ialah as-saimu fi syahri Ramadan. Doa orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Ini sepanjang bulan tuan-tuan dan puan-puan. Bermula terbenamnya matahari akhir Syaban yang lepas pada hari Isnin malam Selasa, kita masuk kepada awal Ramadan sehingga malam 1 Syawal, maknanya dalam tempoh 30 malam Ramadan, 30 siang harinya, 30 hari ini, maknanya 24 jam darab 30 dalam darab 30 hari, darab 60 minit. Cuba kira tengok dalam beberapa minit yang ada di dalam Ramadan itu amat dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tuan-tuan buat handset malam ni boleh kira dah, janganlah cuba ambil tulis tengok 30 darab 30 darab 60. Tapi dengan tulis nama ni tak naik. Ustaz, aku timbal mufti lagi bahasa nama ni bagus ya. Balik kira tengok. Dan lagi tuan-tuan, kita ada di sana ada yaumiyan. Ada hari-hari kita kena jadual. Sebab tu kalau kita nak urus satu-satu program yang besar-besar, pentingnya atur cara majlis akan berjaya ataupun tidaknya majlis yang sebenarnya tertakluk kepada susun cara tu tuan-tuan. Susun cara, atur cara tu. Kata cara. Mula katakan kita nak ketibaan VIP tetamu pukul berapa. Lepas itu tetamu istimewa pukul apa. Lepas itu kita mula dengan buat apa. Lepas itu isi dengan apa. Kalau kita gagal merencanakan akan apa yang kita akan aturkan dalam majlis itu, gagal, akan lentang pukang. Jadi tuan-tuan, yaumiyan adalah hari-harian. Mesti ada tuan-tuan. Dalam satu hari satu malam tu ada tiap-tiap hari dalam seumur hidup kita ada satu waktu mustajab doa. Bila tuan-tuan? Ini adalah 2/3 malam, sulusai lail akhir. Ini satu. Yang kedua, kita boleh tengok juga tentang hari. Walaupun harinya Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis adalah hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kekuatan hari-hari itu tak sama tuan-tuan. Hari Jumaat paling hebat, Sayyidul Ayyam. Kata ulama juga adalah hari Arafah. Tidak ada pertembungannya. Arafah adalah hari teragung, anugerah tahunan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat adalah anugerah mingguan. Hari Jumaat adalah Aidul Muslimin, hari raya untuk orang Islam. Hari Jumaat. Kita tengok mula jatuh matahari sampai jatuh matahari malam Sabtu, Allah Ta'ala sembunyikan satu saat yang amat mustajab doa. Ulama banyak bincang tuan-tuan, bilakah waktunya. Pada hari Jumaat bermula lepas mengarit semalam sampai azan mengarit lagi insya-Allah tuan-tuan, Jumaat. Yang keduanya hari Rabu. Hari Rabu adalah hari yang cukup mustajab doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di Masjid Fath selama 3 hari. Hari Rabu, hari Selasa, hari Isnin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berdoa pada hari Isnin dengan doa yang sama. Hari Selasa doa yang sama. Hari Rabu doa yang sama. Waktunya bila tuan-tuan Nabi bermunajat ialah selepas Zuhur hari Rabu sehingga Asar. Selepas Zuhur Rabu hingga ke Asar. Maka kata Jabir, dilihat wajah Nabi selepas hari Rabu, lepas Zuhur, lepas
Nabi berdoa selepas zuhur hingga ke asar hari Rabu itu, terpancar dalam wajah Nabi bahawa Allah Ta'ala telah mustajab doanya. Dan inilah tuan-tuan disebutkan oleh ulama bahawa antara waktu yang amat dimustajabkan doa ialah pada selepas zuhur hari Rabu, lepas zuhur hingga ke asar. Jadi ini banyak. Jadi walaupun harinya sama, waktunya tetap lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah puan-puan, kita nak minta apa dalam bulan puasa ni? Kita minta benda yang besar. Kita minta syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak mau neraka Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kita minta syurga, kita tak mau neraka. Minta dua benda ni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang kita kena minta betul-betul dalam bulan Ramadan ini, dan kena setia, kena disiplin dengan doa. Bila kita minta syurga, kena ikutkan, kena follow dengan perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kita pada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta Allah Ta'ala tak maukan syurga Allah, tak maukan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, kena ikat, kena blok. Jangan buat perkara-perkara yang boleh mengheret kita ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun tuan-tuan, doa orang yang berpuasa ini amat mustajab. Baik, siapakah yang kita boleh tumpang doa ni Pak? Siapa tuan-tuan? Harap kita saja tak ada anu. Tak ada Allahumma tak ada doa. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya amat kesian kepada seluruh makhluk dia. Kalau ikut manusia tuan-tuan, dengan dosa yang manusia buat, angkara manusia buat, maksiat yang manusia buat, kita ni hancur, dibala dan dimusibahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Gunung ganang, lautan, bumi tuan-tuan, antara makhluk Allah Ta'ala yang kanan-kanan pi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkata apa tuan-tuan? Wa qalatis sama'u, langit kata, ya Rabb, wahai Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, izilli an asqita bibni adama kisafan kisafa. Wahai Allah, izinkan daku ya Allah, aku nak runtuhkan diri aku ini sekeping demi sekeping langit. Aku nak timpa manusia di muka bumi. Manusia itu kita lah tuan-tuan. Wa qalatil bahr, laut kata, ya Rabb, izinli an aghrika bibni adam, izinkan daku ya Allah, aku nak lemaskan, aku nak hanyut dan lemaskan, aku nak telan manusia ini. Wa qalatil ardu, ya Rabb, wahai Tuhan kami, izinli an asqita bibni adam, izinkan kami ya Allah, kami nak telan manusia-manusia ini. Pendek cerita tuan-tuan, pasal apa? Kerana kita apa tuan-tuan, kita akalu ni'amallahi walam yashkuru lahu. Depa ni, kita ni tuan-tuan menerima banyak nikmat Allah Ta'ala sedangkan kita tidak mensyukurinya. Allah Ta'ala kata apa tuan-tuan? Ya wahai makhluk, wahai langit, wahai bumi, wahai laut, law khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Kalaulah kamu menciptakan manusia, engkau juga akan sayangkan manusia. Da'uni wa ibadi, kamu biarkan urusan aku menguruskan seluruh hamba-Ku. Intabu fa ana habibuhum, kalau mereka kembali bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku adalah kekasih mereka. Wa illam yatubu fa ana tabibuhum, kalau mereka tak mau taubat juga, aku tahu nak didik, nak ajak mereka macam mana. Jadi tuan-tuan, tempiasan azab ini
Percikan azab ini bukan hanya kita boleh dengar, boleh nampak, bahkan kita dapat merasai sedikit keperitan dengan Allah Ta'ala sengaja kirimkan wabak COVID-19 kepada seluruh dunia, tuan-tuan. Apakah kita masih belum sedar ini adalah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kerana Allah Ta'ala sayang kita, nak kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patah balik, tuan-tuan. Siapakah yang kita harapkan doa mereka, dan siapakah yang tak pernah putus-putus doa untuk kita? Pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul alaihi wassalawat wassalam. Sepanjang hayat mereka, fokus hidup mereka, bola hidup mereka dapat arah untuk sejahtera kita di dunia dan di akhirat. Kita tengok ungkapan doa mereka banyak untuk kita. Hari ini mereka di mana? Mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalawat wassalam telah pun tiada lagi di muka bumi ini, tetapi doa mereka masih menjalar, tuan-tuan. Doa anbiya masih berjalan. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam masih berjalan. Doa Rasulullah SAW masih berjalan untuk kebaikan umat mereka, tuan-tuan. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkatkanlah umatku pada pagi-pagi hari mereka. Ini Nabi doa waktu Nabi hayat, lah Nabi telah wafat. Doa tu masih ada, tak didelete, tuan-tuan. Maknanya barakatul haya, berkat hidup yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dulu masih mempercik kena badan kita hari ini. Maknanya kita pandai mengisi masa yang terbaik ketika waktu paginya, tuan-tuan, kita masih akan dapat berkat hidup. Pasal apa? Berkat dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, tuan-tuan, doa anbiya sampai ke kita. Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kita pun amin dalam solat. Boleh kata amin walaupun solat, tuan-tuan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku, ya Allah, sebagai manusia yang muqim, sentiasa memelihara solat fardu aku, ya Allah. Wa min zurriyati, dan seluruh zuriat-zuriat aku, ya Allah. Rabbana ighfirli wa liwalidayya Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ya Tuhan aku, ampunkan dosa aku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa liwalidayya, dan doa ibu bapa aku, walil muslimina yawma yaqumul hisab, dan ampunkan dosa ke semua orang-orang muslim Islam, ya Allah. Doa Nabi Ibrahim akan terkena, akan dapat manfaatnya oleh mereka dengan syarat mereka itu adalah muslimun. Siapa mereka, tuan-tuan? Kita, alhamdulillah. Jadi, tuan-tuan, doa para nabi. Yang keduanya, doa para malaikat. Kita kena ingat bahawa walaupun bilangan manusia itu banyak, tetapi makhluk Allah Ta'ala yang paling banyak adalah malaikat. Bilangan malaikat lebih banyak daripada bilangan manusia. Pada malam Al-Qadar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum dia, pada malam Al-Qadar ini para malaikat akan beramai-ramai turun ke muka bumi ini, hatta bilangan mereka lebih banyak daripada bilangan pasir di bumi. Banyak ada, tuan-tuan, banyak, tapi kita tak nampak. Mereka meraihkan Lailatul Qadar. Bilangan malaikat. Malaikat adalah maujud, makhluk Allah Ta'ala yang amat setia dengan Allah. Dia ikut apa yang Allah Ta'ala arahkan mereka. Allah Ta'ala suruh, mereka buat. Allah Ta'ala larang, mereka tak buat. Dan amalan mereka terhad, tak sebebas kita. Ada malaikat yang rukuk saja, ada malaikat yang sujud saja, ada malaikat yang qiyam saja,
Ada malaikat yang baca saja, ada malaikat yang bertasbih, bertahmid saja. Tetapi kesemua ibadat yang dilakukan oleh juzuk-juzuk malaikat itu kita himpun ada dalam diri kita, tuan-tuan. Kita himpun di dalam solat. Kita ada qiyam dalam solat. Kita ada rukuk, kita ada sujud, kita ada bacaan dan berbagai-bagai lagi yang dibuat hanya oleh malaikat. Yang qiyam hanya qiyam sahaja. Jadi muslimin muslimat adalah doa malaikat. Antara manusia muslim yang akan dapat doa malaikat ialah muslim yang rajin berselawat, yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dia tak syarat khusyuk. Selawat dia tak syarat kita ni niat. Tanpa niat sah selawat kita. Kalau puasa jangan. Kalau puasa tanpa niat sah dah, tuan-tuan lah doa riuh bab puasa tak niat. Tapi kita di Kedah ini, tuan-tuan, majlis fatwa telah putus lama dah bahawa kita sah berpuasa sekiranya kita taklid naik pada imam mazhab Imam Malik dan ikut hukum fiqh pun dalam kitab Bughyatul Tullab dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Niat puasa ini bukan doa nawaitu shauma ghadin, hatta dia sebut sekiranya terlintas dalam hati kita ketika solat malam pun esok aku nak puasa, sah dah puasa kita. Bukan nanti ingat lintas, ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita ingat esok aku nak puasa. Sebab tu orang tua-tua di Kedah Petuah apa? Bila kita bangun sahur makan sok tu, makin apa ni makan sok untuk apa nak puasa, dia dah niat dah, tuan-tuan. Dah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumil jumu'ati 80 marratan ghafarallahu lahu 80 sanatan. Hadis ni dhaif tapi boleh buat untuk fadhail amal, tuan-tuan. Siapa-siapa yang selawat ke atasku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad pada hari Jumaat berapa kali? 80 kali. Dia nak boleh apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kecil dia selama 80 tahun. Kita baru 40 tahun. Kita dulu, saya dulu 7 tahun, saya dulu 4 tahun, saya dulu 15 tahun, saya dulu 35 tahun, saya dulu 50 tahun, saya dulu 56 tahun, saya dulu, dan saya sekarang bukan 56 tahun tak. Samalah, tuan-tuan. 80 tahun dosa-dosa kecil kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya malaikat, Allah Ta'ala juga selawat ke atas kita, tuan-tuan dan puan-puan. Itu satu. Yang keduanya, akan dapat doa malaikat ialah orang yang doakan saudaranya tanpa pengetahuannya. Saya duduk di Al-Ustaz Tu Haji Rosli, Haji Atta, saya tak sebut semua nama-nama tuan-tuan lah, tuan-tuan. Kita nak doa untuk sahabat-sahabat kita, tuan-tuan. Tak kedua apa? Ni malam ni aku nak doa kat hang. Tak kedua, tuan. Doa ini, tuan-tuan, malaikat akan doa kat kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al-malaku wa laka bimisli." Rawahu Muslim. Tidak ada mana-mana orang Islam sekalipun yang berdoa untuk saudaranya tanpa diketahuinya. Zahril ghaib, di depan lain. Kalau di depan ni, tuan-tuan, aku doa pada Allah Ta'ala, hang ni sihat, belum tentu. Tapi kita doa ini, tuan-tuan, dia pun tak tahu kita doa kat dia. Lagi ikhlas kita, bertawajuh kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kita doa, ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah seorang hamba Allah Ta'ala di mana. Ataupun ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah, afiatkan sahabat kami di mana.
ataupun dia Allah Tuhan kami tolong berikan kepada sahabatku yang kematian bini dia, kematian lelaki dia, kekuatan, nama dia sekian kita tak habaq tuan tubuh tu, kita nak boleh apa tuan-tuan? Illa qalal malaku walaka bimisli. Malaikat kata hang pun akan dapat macam dia dapat. Tuan-tuan, malaikat akan doa untuk kita yang doa kepada saudara se-Islam. Kita doa dah tuan-tuan? Doa. Kalau kita tak doa, tak sah solat kita. Contoh, ketika solat, Allahu Akbar, kita baca apa? Allahu Akbar kabira. Itu kita untuk diri. Mai dalam solat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalanmu yang lurus. As-siratal mustaqim di sini ialah ad-din al-islami, agama. Kita minta jalan yang lurus. Kita minta ihdina, tunjukkanlah kami ya Allah jalanmu yang lurus. Walaupun kita sembahyang seorang-seorang akan dapat ultih untuk orang lain pun tuan-tuan. Banyak dalam solat ketika kita baca ayat-ayat lepas Fatihah dia. Sebab tu tuan-tuan, kekuatan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi antara satu surah dengan satu surah, antara satu ayat dengan satu ayat, power dia, kekuatan dia, kekebalan dia, kepanglimaan dia tak sama tuan-tuan. Tak sama. Sebab tu kita jarang dengar ustaz-ustaz mayang baca lepas dia baca Fatihah, dia baca inna apa tabbas misalnya, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka. Pasal apa? Kalimah celaka ini yang amat layak disebut hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah taala yang kerdil. Antara surah-surah yang kita jarang baca selepas Fatihah. Kalau baca batai dalam mayang, tak batai. Boleh tak pahala sunat? Dapat pahala sunat. Tetapi kita jarang baca. Pada kita masuk tangga yang keempat, yang ialah yang boleh apa nak menjumpa dengan niatan elok adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, di dalam tasyahud kita panggil tahiyat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sebelum asyhadu an la ilaha illallah, dibaca apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu kita apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Tuan-tuan apa ada ni? Apa? Tajrusli apa lagi? Penjata. Ya Allah, sejahterakanlah kami ya Allah, dan sejahterakanlah seluruh hamba-hambamu yang soleh. Kita sembahyang dilangkaui, orang Allah tak dapat gelombang doa tuan-tuan. Karan tu dipocik pi. Kita doa di Kedah, sahabat kita di Perak dapat, di Penang dapat, di Selangor dapat, di wilayah dapat, di Melaka dapat, Negeri Sembilan dapat, semua dapat. Seantero dunia dapat dengan syarat yang dia tu adalah ibadallahi salihin, orang-orang yang soleh. Ini kita bayangkan yang baca tasyahud adalah adik-beradik kita, sahabat kita, orang yang akrab dengan kita, duduk di Mekah. Dia bayang subuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, sejahterakan kami ya Allah, sejahterakan seluruh hamba-Mu yang soleh ya Allah. Dia duduk doa di Mekah tuan-tuan, gelombang doa tu beri fleksibel mereka kita bagi ke sini. Dengan syarat kita kena perkemah diri, persiap diri menjadi orang muslim yang soleh. Yang soleh artinya yang baik. Yang baik artinya yang ikut tata cara yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan soleh adalah soleh. Yang soleh ni jahat.
tak bagus, tak elok. Sad tukar jadi ta, soleh baik, toleh tak baik. Jangan pun nama Muhammad toleh pula, jangan tuan-tuan. Baik, doa orang mukmin. Baik, muslimin muslimat sekalian, yang ketiganya ialah malaikat akan berdoa kepada orang-orang Islam yang menyediakan juadah berbuka puasa untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Bila menyediakan makanan ini tuan-tuan, bukan hanya yang untuk belanja infak keluar duit dah. Tukang masaknya, pergi beli bawangnya, tukang bersiangnya, tukang masaknya, tukang bungkusnya sekali tuan-tuan. Bagaimana mungkin ikan pari boleh jadi masak elok tanpa ada bersiang? Bagaimana mungkin ikan pari itu akan boleh makan elok-elok kalau tanpa ditangkap naik pada laut? Jadi tuan-tuan, sabda Nabi SAW, man aftara shaiman fi ramadana min kasbin halalin sallat alaihi al-malaikatu fi sa'ati ramadan wa safahahu jibrilu lailatal qadri wa man safahahu jibrilu yariqu qalbuhu wa taghfiru dumu'uh. Sabda Nabi SAW, man aftara shaiman fi ramadan, siapa-siapa sahaja yang menyediakan juadah untuk orang berbuka puasa bulan Ramadan. Kena ambil buka puasa apabila masuk azan maghrib, azan zuhur tak ci, azan asar tak ci. Azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah bang Maggi aku dapat dah. Azan maghrib, azan maghrib. Baik, man afdara shaiman fi syahri ramadhan min kasbin halalin, syaratnya bagi makanan untuk mereka berbuka puasa pada bulan Ramadan min kasbin halal, sumber pendapatan halal. Halal tuan-tuan, halal, syubhat tak mau, haram lagi-lagi tak mau tuan-tuan. Kita cuba puisi, cuba tapih, cuba saring, kita ayok tuan-tuan, pastikan setitik ayam pun, setitik sebesar zarah tepung kita nak buat cucuk di rumah pun, nak buat balik, pastikan sumber beliannya halal tuan-tuan. Biar masuk dalam perut isteri kita, anak kita, ayam yang halal. Sebiji nasi, nasi yang halal. Secubit lauk, lauk yang halal tuan-tuan, lauk yang halal. Jangan balik makanan-makanan yang syubhahnya, yang haramnya. Kalau makan syubhah yang banyak, haram Allah Ta'ala akan kocok rumah tangga kita tuan-tuan, akan hinggut rumah tangga kita, akan hancurkan kerukunan rumah tangga. Kenapa? Dalam diri kita banyak kayu-kayu api nerakanya tuan-tuan. Man aftara shaiman fi syahri ramadana min kasbin halal, daripada makanan-makanan yang halal, dia nak boleh apa? Sallat alaihil malaikatu fi sa'ati ramadan, malaikat akan selawat ke atas dia. Bila? Fi sa'ati ramadan, sepanjang Ramadan. Dalam satu riwayat katakan fi layali Ramadan, sepanjang Ramadan tu tuan-tuan, malaikat seluruhnya akan berselawat atas dia. Selawat malaikat artinya istighfar. Selawat tuan-tuan. Kita puasa, Allah Ta'ala tak puasa. Kita buat haji, Allah Ta'ala tak buat haji. Kita infak, Allah Ta'ala tak infak tuan-tuan. Kita lapar bulan Ramadan, Allah Ta'ala tak lapar. Tetapi kita kongsi bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada sudut maknanya selawat. Selawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam surah Al-Hujurat, sesungguhnya Allah dan malaikat dia yusalluna ala nabi, sentiasa fi'al mudhari', tak berhenti-berhenti tuan-tuan. Allah Ta'ala pun selawat, malaikat pun selawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
wahai beriman, selawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala selawat, malaikat selawat, kita selawat. Apa bezanya tuan-tuan? Selawat daripada Allah artinya rahmat. Selawat, Allah Ta'ala selawat artinya Allah Ta'ala turunkan rahmat. Allah Ta'ala turunkan rahmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat daripada malaikat artinya istighfar. Malaikat minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dan selawat daripada kita artinya doa kita minta. Artinya tuan-tuan, dalam bab ini pun malaikat selawat ke kita, Allah Ta'ala pun selawat atas kita dengan hanya satu selawat. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala turun pai rahmat 10 kali. Sebab tu Ramadan tuan-tuan, boleh selawat. Kita ada wuduk lagi baik, menghadap kiblat lagi baik, dalam masjid lagi baik. Tetapi kalau uzur syar'inya boleh selawat tak? Jawapannya boleh. Selawat. Antara 2 rakaat tarawih, tiap-tiap salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Sebut pergi elok tuan. Ada satu masjid sallallahu wasallamu alaihi. Ni pelik. Kita pun tak tahu ada nimit tak mana. Ada sallallahu wasallam alaihi, bukan sallallahu wasallamu alaihi. Tak kena. Orang dengar kata memang jenis tu dah. Macam selawat. Baik. Sallat alaihil malaikatu fi sa'ati Ramadan. Malaikat akan selawat. Malaikat akan selawat artinya malaikat akan minta, ya Allah, engkau tolong ampunkan dosa-dosa hamba dan ya Allah. Bila tuan-tuan? Fi sa'ati Ramadan, sepanjang Ramadan. Wa safahahu Jibrilu lailatul qadri, dan malam Al-Qadar. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sembunyikan 5 perkara di dalam 5 makhluknya. Allah Ta'ala sembunyikan waktu mustajab doa pada hari Jumaat. Allah Ta'ala sembunyikan redha dalam amalan taat kita yang banyak. Allah Ta'ala sembunyikan kemurkaan dalam maksiat kita yang banyak. Allah Ta'ala sembunyikan tuan-tuan dan puan-puan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Ikut tahun ni tak pi lagi tuan-tuan, sebab Nabi dah bagi guide, dah bagi sempadan dia. Nabi kata, minta kita bergelut betul fil ashril awakhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan. Tak lepas lagi ke? Lepas dah. Tak lepas lagi tuan-tuan. Malam ni malam 12. Amailah amalan-amalan yang boleh kita dapat lalu qadar insya-Allah. Kata ulama malam 21, 23, 23 27, 29 boleh jadi malam yang akhir. Tapi kalau ikut buku, ikut ilmu yang Tuan Guru bagi, Tuan Guru saya Datuk Syekh Tegara Haji Imam Besar ni abang, dia kata dia telah mengikuti fatwa Imam Ghazali rahimahullah dan berbagai-bagai lagi tuan-tuan. Dia kata dia nak tengok Lailatul Qadar tu mula puasa bila. Kalau mula puasa Jumaat ni dia, Sabtu ni dia. Kalau satu Ramadan Lailatul Qadarnya bila? Kalau satu Ramadan hari Ahad, Lailatul Qadarnya bila? Tahu ni tuan-tuan, satu Ramadan hari apa? Hari Selasa. Kalau ikut petua, bukan fatwa tuan-tuan, ikut petua dia, ikut pengecaman dia, dan dia ambil daripada ayah dia almarhum Datuk Syekh Aziz yang jatuh kepada Taubat, dan saya ambil kat dia. Ada sanad dia tuan-tuan. Dia kata ikut dia kata sekiranya satu Ramadan adalah hari Selasa, kebarangkalian besar amat cenderunglah saya mengatakan bahawa Lailatul Qadar pada malam 27. Jangan malam lain tak pakai mayang pula. Artinya apa? Artinya pada malam tu kita kena kemas diri baik-baik. Malam 27 siangnya tuan-tuan kita kurangkan kerja-kerja yang tak sepatutnya, yang boleh tangguh. Saya ingat tuan-tuan, bekas bos saya Datuk Haji Ahmad Abdullah, bekas Timbalan SUP Kedah, meninggal dah tuan-tuan. Dia waktu jadi Setiausaha Jabatan Agama Islam Kedah dulu, bila mai 10 akhir Ramadan dia cuti.
Cuti. Saya ingat 3 tahun saya dah dengan dia. 3 tahun. Tanya pasal apa tuan cuti? Waktu ni saya tak ada masalah. Saya nak cuti. Dia cuti terus tuan-tuan. Dia cuti malam mula 10 akhir Ramadan sampai raya dia cuti terus. Jadi kita pun janganlah cuti. Meringankan benda. Perkemahkan diri, qailulah bagi cukup siang hari Ramadannya. Qailulah ni tuan-tuan artinya tidur seketika sebelum zuhur. Baik sangat. Kata ulama selepas zuhur ikut tuan-tuan, nak buat sebelum zuhur pun tak apa, selepas zuhur pun tak apa. Tapi saya sebelum. Try tengok hari ni. Malam-malam. Sebelum zuhur tidur boleh setengah jam, try tengok. Jangan kali hari ni Jumaat. Tengok. Kalau banyak tu bukan qailulah, tu kaisurah, tidak. Lepas kita qailulah, kita banding kemarin aku tak qailulah. Hari ni qailulah ni tidur sikit. Walaupun tidur sikit, nyenyak kita letak belakang tu, ruyuk balik, tinggal terkuih tuan-tuan. Hanya nafas hidup kita pun Tuhan tolong jaga. Allah tolong jaga. Harap kita jaga pun kuih. Qailulah 20 minit, setengah jam. Kita mandi, kemas, mayang zuhur, kita try malam. Kita nasyar. Kecerdasan kita luar biasa tuan-tuan. Kita akan puasa lebih cerdas qailul. Maknanya kita akan kurangkan kerja-kerja yang tak boleh kita segera, yang boleh tanggung buat lepas raya tak apa. Kita nak pula lebih. Malam mula tu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29 boleh jadi akhir Ramadan. Tak apa hari tuan-tuan. Hanya dalam tempoh 19 malam akan datang. Jangan sampai kita menyesal seumur hidup dan mati kita. 19 hari tuan-tuan. 19 hari ni. 19 hari kita boleh tengok. Baik. Dan wasafahahu Jibrilu Lailatul Qadari, dan pada malam Al-Qadar ini malaikat Jibril alaihissalam main bersalam dengan kita. Kita tak tahu lah. Jangan pegang dua salam bini ama ni malaikat main salam. Kita mana nak tahu. Malaikat main salam dengan kita. Banyaklah betul tuan-tuan. Antaranya kita duduk bermayang ke, bermayang bermunajat. Kalau kata bahasa gerun, kalau bahasa macam-macam betul orang tuan-tuan. Tetapi kalau salah tahu nak tahu antara imarat di antara tanah-tanah malam qadar ialah kita boleh tengok diri kita sini. Kalau hari ini petang ini aku berasa lebih berat, lebih malas, lebih letih, lebih lali, lebih lesu nak ibadat malam tu, dia Allah tuan-tuan. Kita pakai yang sebelum ni belum kan, tengok yang namanya malam 22, tengok kita tengok aku berasa letih, malam tu adalah malam Al-Qadar. Dan banyak foto-foto ulamanya. Baik. Jadi orang yang infak Ramadan, malaikat Jibril akan bersalam dengan dia pada malam Al-Qadar. Kalau malaikat Jibril bersalam dengan dia pada malam Al-Qadar, dia boleh apa tuan-tuan? Wa man safahahu Jibrilu Lailatul Qadr. Dan siapa-siapa yang disalam dengannya oleh malaikat Jibril, yariqu qalbuhu, hati dia akan berasa lembut tuan-tuan. Kita fikir baca Quran tak berasa menitis air mata, tak berasa sedih tuan-tuan. Tengok orang susah berasa seronok, orang ditimpa musibah, accident berasa relax, biasa. Orang mati tertunggu dengan puasa biasa. Kita tak puasa sensitif pasal apa tuan-tuan? Hati kita keras. Tapi maknanya tuan-tuan, kelembutan hatinya ialah siapa-siapa yang dimusafah oleh Jibril akan lembut hati dia, dan wa yaksuru dumu'uhu, dan air matanya akan banyak. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, antara 3 air mata yang membasahi pipi kita, yang Allah Ta'ala akan haramkan mata itu melihat neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah air mata yang menitis ketika zikrullah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang keempat, orang-orang yang beriman, malaikat doa untuk mereka. Dalam surah Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma
faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Surah Ghafir. Malaikat tuan-tuan, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu, para malaikat ini yusabbihuna bihamdi rabbi, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat tuan-tuan beristighfarlah mereka itu kepada orang-orang yang beriman. Kita puasa beriman tak tuan-tuan? Beriman. Orang tak puasa confirm dia tak beriman. Sebab tu seruan lembutnya, seruan mesranya tuan-tuan, Allah Ta'ala serunya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, Allah Ta'ala tak suruh ya ayyuhan nas. Walaupun ayat ni adalah ayat madaninya tuan-tuan dan puan-puan, tetapi seruan Allah Ta'ala tahu dah bahawa yang akan sambut amalan siam ni hanya orang yang beriman. Artinya yang berpuasa tu insya-Allah berimanlah dia tuan-tuan. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka itu, yakni malaikat, beristighfar untuk orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu amat luas ya Allah, ilmumu amat luas ya Allah. Faghfir lilladzina tabu. Ini yang nombor 5-nya. Tadi malaikat istighfar untuk orang yang beriman. Istimewa lagi tuan-tuan, at-taibun. Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunkanlah Allah Ta'ala hamba-hamba yang bertobat padamu ya Allah. Tuan-tuan, kita minta ya Allah, tubtu ilaika ya Allah, tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Kita bertobat ini lisan kita, yang mana lisan kita tuan-tuan belum tentu disambut ataupun tidak oleh Allah, boleh jadi dibintini, dihijab oleh dosa kita yang tebal. Tetapi bila panah doa mai pada malaikat, fastaghfir lilladzina tabu, ampunilah ya Allah hamba-hamba yang bertaubat padamu di muka bumi-Mu ya Allah. Allah Ta'ala terima dak tuan-tuan? Terima, dengan syarat kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Dan ya Allah, yang nombor 6-nya tuan-tuan, Engkau ampunilah juga ya Allah mereka-mereka yang ikut sunnah-Mu, yang ikut Al-Quran dan sunnah. Kalau kita ini Quran, sunnah, ijma' dan qiyasnya, hukum hakam yang jelas, ikut landasan agama-Mu ya Allah. Ampunkan mereka ya Allah. Dan di ujungnya pada tuan-tuan, waqihim azabal jahim. Ya Allah, kepunglah mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah, jangan hukuman mereka dalam neraka-Mu ya Allah. Wiqayatu jaga, jagalah diri kamu. Kau antara huruf Quran yang cukup kuat. Yang nombor 7-nya tuan-tuan ialah orang-orang yang duduk di saf 1, 2 dan 3 dalam solat. Malaikat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat mafhumnya beristighfar kepada orang yang duduk saf pertama 3 kali, saf nombor 2 2 kali, saf nombor 3 sekali. Maknanya yang saf depan. Yang ni tak perlu kompromi, yang boleh pergi depan pergi tuan-tuan. Malaikat minta ampun kepada yang duduk saf pertama 3 kali, saf yang kedua 2 kali minta, dan untuk yang saf ketiga adalah sekali. Yang berikutnya tuan-tuan dan puan-puan, penuntut ilmu. Dan tuan-tuan fikir, bila saya main bercakap bab ni, saya mengajar dah, saya belajar tuan-tuan. Nak main dia kena tengok buku, nak kena murajaah, nak kena tengok status hadis. Saya nak kena fikir tuan-tuan perlu apa, hari ni hari apa, bulan berapa. Kadang-kadang kita main tuan-tuan, nak makan sayur lemak, saya bawa main gulai bagi hantar.
Terpilah tahu teman bulan tak mau. Tuan-tuan, saya mai pun belajar, tuan-tuan mai pun belajar. Kita sama-sama belajar, tuan-tuan. Kita sama-sama belajar. Sebelum saya sebut kalimat-kalimat ini, tuan-tuan, saya duk tala kat diri saya dulu. Duk tala kat diri. Sebab tu tuan-tuan, apakah artinya ilmu dan hikmah? Kalau hanya boleh menusuk telinga dan perasaan orang lain sedangkan terhijab dalam diri kita. Macam pengayak tepung. Pengayak tepung. Kita ayak tepung, yang keluar adalah debu-debu tepung yang halus, yang lunak, yang sedap dijamah oleh mereka-mereka yang itu. Tetapi yang duduk dalam tu kalau yang ada beras yang besar-besar memudaratkan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, menuntut ilmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu tariqan min turuqil jannah." Wa annal malaikata la tadu ajnahataha ridal li talibil ilmi. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang berjalan di satu jalan, di satu lorong untuk nak dapatkan ilmu, Allah Taala akan bagi pada dia, sahhalallahu lahu, akan Allah Taala permudahkan dia jalan ke syurga. Dan lagi tuan-tuan, dan malaikat akan merendahkan sayap dia untuk berdoa pada kita, iaitu untuk yang menuntut ilmu. Sebab tu pahalanya besar. Pahala yang besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita main belajar dapat pahala. Penganjur dapat ada, tuan-tuan, dapat. Kalau penganjur buat program macam ni, pelajar tak ada, yang baca pun tak ada, yang dengar pun tak ada, penganjur pun tak dapat, tuan-tuan. Kalau kalau tak ada anjuran majlis, kita semua pakai-pakai tak. Jadi kita kongsi bersama untuk mendapatkan doa malaikat melalui majlis-majlis ilmu dalam taman-taman ilmu ini. Yang berikutnya, sembilahnya, berada di atas tempat solat setelah selesai solat dia. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan terus bangkit, duduk. Pasal apa, tuan-tuan? Innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi hatta ma lam yahdis. Sesungguhnya para malaikat akan berselawat istighfar bagi kamu selama mana kamu duduk di tempat sembahyang kamu selepas selesai solat kamu, sehingga kita datang hadas. Jadi maknanya, tuan-tuan, jangan terlampau segera bangkit. Kerana lepas solat, antara waktu yang amat mustajab doa adalah lepas kita solat. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabiyun jalil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar dia satu zikir. Dia kata, Abu Darda, aku nak wasiatkan kamu, jangan tinggal zikir ini. Engkau tidak akan diapa-apakan, walaupun apa juga bala yang menimpa kamu. Zikirnya, tuan-tuan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Tuan-tuan boleh cek, tengok dalam Google, tengok doa Abu Darda, akan jumpa, tuan-tuan. Dia pun istiqomah, tuan-tuan. Pasal apa yang habaq dia Nabi. Abu Darda ini, tuan-tuan, orang yang punya harta. Bila harta banyak, dia nampak tidak boleh mententeramkan dia, dia pun mewakafkan sebagian besar harta dia tinggal untuk hubungan dia, untuk kegunaan dia saja. Dia tinggal hartanya, dia pergi wakafkan diri duduk di dalam Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Dia wakaf dalam umur yang muda, tuan-tuan. Bila duduk di situ, selepas sembahyang, kita terikut, kita bukan dia, tuan-tuan. Kita bukan sahabat. Dia pun berzikir. Tengah berzikir panjang, lepas suatu subuhnya datanglah satu utusan daripada penempatan mereka. Abu Darda, kampung kita terbakar. Balik ya. Dia tak balik, tuan-tuan.
Depa panggil kali kedua, baliklah kau itu bakar, balik pakat pada api datang pembakar, aku tak balik. 3 orang pergi panggil dia tak balik. Akhirnya tuan-tuan, habis kewajipan dia, habis hutang zikir dia ni tuan-tuan. Kalau boleh kita anggap ini adalah hutang kita dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Dia pun balik, rumah lain semua hangui kecuali rumah dia. Sahabat tanya, apa amalanmu wahai Abu Darda? Dia kata, aku tak ada apa pun kecuali aku yakin dengan Nabi, aku percaya dengan Nabi, aku siqah dengan Nabi, aku tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan tuan-tuan dan puan-puan, semua rumah tu terbakar kecuali rumah Abu Darda. Ini zaman dulu. Zaman lah, jangan lupa nombor 999 tuan-tuan, itu dulu. Kita kena khatiar. Muslimin, apapun bantuan Allah Ta'ala amat segera. Dan lah ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kita di zaman musibah, di zaman dah ada banyak, saya tak pirah tuan-tuan, saya tak ada main. Kita nak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ikut adatnya tuan-tuan, orang yang kena api ni mati. Ikut adat kata api bakar mati. Ikut Allah Ta'ala belum tentu tuan-tuan dan puan-puan. Sayyidina Ibrahim alaihi salam ditangkap dengan kejam dan ganas dia, dan dengan rakus dan sombongnya kaum dia humban dalam api. Mati dah tuan-tuan? Dak. Pasal apa? Api adalah membakar. Sebab kebakaran adalah kepanasan api. Tetapi api boleh jadi panas ataupun tak jadi panas adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya sembang dengan seorang tua, dia ustaz, dia masih hidup hingga ke hari ini tuan-tuan. Umur 9 dekat 90 tahun. Saya tak mau sebut nama tu, kena terbiasa tuan-tuan. Dia apa? Dia ahli perniagaan yang berjaya. Tiap-tiap kali pergi Mekah, kalau sampai tuan-tuan dia mesti telefon guna nombor Saudinya, nak bagi yang tak dengar suara anak, dan minta pagi tolong doa untuk saya. 1 tahun dia pergi, umur dia tuan-tuan fikir 90 tahun. Jari dia tuan-tuan, ibu jari dia, orat jari tak ada dah. Nak picuk bisa tak boleh, tak boleh baca dah tuan-tuan. Dengan teknologi canggih pun tak boleh baca dah. Dia pergi jumpa duta Arab Saudi. Pergi jumpa duta Saudi, kata tawakal Allah, kalau boleh pi. Dia pun tawakal, dia boleh pi haji. Anak dia tolak kursi roda tuan-tuan. Anak tanya, Pak Haji pergi Mekah tahun ni, waktu pula ni di sana dah ada 48 darjah Celsius. Tak panas ke? Anak suka pergi waktu sejuk nak abang ni. Tahu dia kata apa? Ento. Anak, ento tu kamu lah. Hang, aku lah. Hang nak pergi mesin sejuk, tak apa. Tapi pada aku ni apa? Pada anak, 84 darjah Celsius ini suhu yang diukur, dirasai oleh manusia. Dia kata, ente setuju tak kalau Allah Ta'ala 84 darjah Celsius ini Allah Ta'ala akan bagi kepada apa? Jadi macam 13 darjah. Boleh jadi tak? Anak tak boleh. Pergi, jangan lupa doa untuk saya. Tuan-tuan, sebab tu panas yang sama, sejuk yang sama. Dia tu bahasa selesa, kita tak selesa apa. Sama dengan musibahnya. Sebab tu tuan-tuan, api sifatnya membakar. Tapi tak bakar pasal apa? Allah Ta'ala tak bagi bakar. Tapi sebab Allah Ta'ala api tak bakar Nabi Ibrahim, kerana Allah Ta'ala tak bagi bakar. Allah Ta'ala tak bagi bakar, ada sebab. Sebab apa tuan-tuan? Sebab munajat Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sebut apa tuan-tuan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, saya nak pesan hari ini, inilah farmasi kita yang masih belum bernasib baik nak suntik vaksin. Yakin ini dulu tuan-tuan. Bila main suntik, kita suntik. Yang suntik angkat tangan tu apa orang lah? Tak ada lagi, sama lah kita. Tunggu Haji Rusli suntik dah. Anda tanya cucuk dah? Tak lagi, duk tunggu giliran. Anda tanya nak cucuk? Awak tak cucuk, kena cucuk. Baca atas tutup sama kita. Baik. Ini maknanya akhir sebutan Sayyidina Ibrahim alaihissalam ialah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ulang tu, hasbunallahu wa ni'mal wakil atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Saya bab doa tuan-tuan,
Kalau boleh jamakkan, ramaikan hasbuna, kami, jangan duk kira kita je. Tengok kita, bini kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, kawan kita semua duk kira kita hasbi hasbunallah wa ni'mal wakil. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'tum fil amril azim faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'tum fil amril azim, bila kamu terperangkap dalam satu kekalutan yang besar macam hari ini tuan-tuan, antaranya faqulu, kamu katalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebut banyak-banyak pesan kita, pesan dalam anak mana bagi sebut banyak-banyak. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbunallahu wa ni'mal wakil amanun min kulli khaifin. Ayat zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil ini zikrullah, kita ingat Allah, kita tak minta tuan-tuan, ya Allah selamatkanlah aku dari Covid, ya Allah selamatkanlah kami daripada bala Covid. Kita tak sebut, tak mention pun Covid tu, kita sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil kata Nabi, amanun min kulli khaifin, dia adalah aman, sejahtera daripada segala yang menakutkan. Lagi pada tuan-tuan, bermacam-macam doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tuan-tuan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia pun tak doa. Nabi Yunus alaihissalam duduk dalam laut, dicampur. Ringkas cerita, duduk dalam laut 40 hari dalam perut ikan. Ada kata pi, tapi tak pi. Pasal apa tak pi? Kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bantu pasal apa? Antara asbab dia, lidah Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang disebut tak berputus-putus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' biha ma lam yad'u biha muslim rabbahu fi syai'in qattun illa istajaba lahu. Tidak ada mana-mana muslim yang berdoa menggunakan doa Nabi Yunus, yakni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, kecuali Allah akan tunaikan hajat dan doa dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang mampu kita kongsikan pada pagi ini. Yakinlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Covid masih mengganas, masih ada kuasa bumi yang mampu menghalangnya. Yang disuntik untuk dos yang kedua pun dijangkiti semula dengan bermacam-macam cerita dan versinya. Maknanya ini adalah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tuan-tuan, yang disuntik pun dijangkiti semula, yang tak disuntik pun dijangkiti benda-benda tu. Kita yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kena cari asbab, cari punca untuk kita nak kekang, nak putuskan penularan pandemik COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, patuhlah SOP yang telah pun diwariskan selalu oleh pemerintah, dengan pakai masknya, dengan penjarakan sosialnya, dengan berbagai-bagai lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita akan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan kembalikan ketenteraman dan keteraman pada seluruh dunianya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, apapun ambillah pengajaran yang tiba, bahawa musibah menimpa manusia untuk kita ambil muhasabah, ambil pengajaran untuk kita kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat berpuasa, selamat bermunajat. Dan saya minta tuan-tuan dan puan-puan, setiap munajat tuan-tuan, bayang-bayanglah, tak sebut nama tak apa, ingatlah tuan-tuan, kita semua untuk saudara seilah kita. Mudah-mudahan kita mampu mengganda ibadat kita sehingga kepada akhir Ramadan dan seterusnya hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.